ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita akan sambung kuliah kitab Ubudiyah ini pada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Jadi kitab ni saya nak pesan sikit lah. Oleh kerana kitab ni ada hamba-hamba Allah yang wakaf, jadi tuan-tuan manfaatlah dengan baik. Bila mengaji tu, bawalah kitab yang telah diberi, dan siapa yang tak dapat lagi boleh maklum kepada saya lepas daripada ni untuk ada tambahan lagi. Kita bagi percuma je, tak payah beli. Saya usahakan untuk hamba-hamba Allah 2-3 orang yang saya kenal untuk wakaf benda ni. Dan adalah yang wakaf tu, alhamdulillah, yang sedia untuk memberi sumbangan wakaf. Agak semoga mudahan Allah Ta'ala beri sampai pahala dia sampai ke akhirat. Dan kita hak menuntut ilmu ni juga, kita bukan sahaja menuntut ilmu guna kitab ni, tetapi pahala yang lebih besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu apabila kita memanfaatkan ilmu ni dengan cara yang sebetulnya dan sebaiknya. Itu yang saya harapkan daripada tuan-tuan semua. Jadi ini bukan wakaf pada masjid ni, wakaf menjadi hak individu. Tapi kalau rasa nak mengaji main-main tu, baik pulang balik lah. Maknanya jaga sungguhlah kitab ni, sebab dia amal jariah orang. Amal jariah orang. Yang tak cukup lagi tu boleh maklum pada saya berapa biji lagi. Dia bukan 10 biji lagi, insya-Allah kita boleh usahakan. Kalau tuan-tuan pergi di kedai, mahal juga harga dia, tapi alhamdulillah lah, ada hamba Allah yang nampak akhirat tu, dia nak bagi, dia nak wakafkan. Jadi kitab dah boleh hak wakaf dah. Mengaji tak kena bayar dah, mengaji pula dalam ikon. Kalau tak mari lagi tu memang saja sungguhlah. Orang panggil cari pasang dengan Allah Ta'ala lah. Tak ada sebab lah kita nak beri sebab apa dengan Allah Ta'ala, tak tahu. Nak kata tak ada duit, ya Allah beli kitab, orang bagi free. Jadi kita kena ambil perhatian benda-benda begini, supaya hidup kita ni bukan sahaja nak hidup atas muka dunia, tapi perjalanan hidup kita ni jauh, nak sampai kepada akhirat. Dan bila sampai masa akhirat ni, semua manusia ni akan dibangkitkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan apa yang kita mengaji ni, walaupun kita mati, tapi manfaat. Dan tuan-tuan boleh bayang betapa besarnya mereka yang wakaf ni, besar. Tuan-tuan meninggal, tuan-tuan mati, kitab ni tuan-tuan boleh wasiat pada anak tuan-tuan supaya baca. Ni kita asal dia.
Saya ambil daripada internet ni, tebal. Ni bahasa Arab lah, kitab asal dia. Dan ini merupakan terjemahan dan sedikit syarah daripada penterjemah. Sikit je dia bagi. Cuma boleh dikatakan dia terjemah lah banyaknya, yang kita perlu faham dengan betul berkenaan dengan ubudiyah ataupun hakikat perhambaan diri pada Allah. Baik, hari ini kita dah masuk pada muka surat yang ke-6 bagi yang ada kitab hari ini. Kita dah sebut berkenaan kuliah kita yang lepas, iaitu Allah Ta'ala mencela orang yang menyombongkan diri dengan enggan beribadah kepadanya. Menerusi ayat Allah Ta'ala, itu wa qarabbukum ud'uni astajib lakum. Saya pun dah terang dah. Wa qarabbukum ud'uni astajib lakum tu apa dia? Ya, saya pun dah sebut dah pada kuliah kita yang lepas berkenaan doa mereka yang disebut sebagai yang Allah Ta'ala sebut wa qarabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah aku akan perkenankan. Dan doa itu sendiri diterjemah sebagai ad-du'a huwal ibadah. Cuma saya nak sentuh sikit je, kenapa permintaan dan doa itu ditolak? Kenapa permintaan dan doa itu ditolak di atas ayat ni lah. Sebab tu seelok-eloknya tuan-tuan kena ada catatan. Sebab kitab ni, kitab dia ambil, dia tulis tajuk doa, dia ambil ayat Quran 2-3. Ayat Quran tu yang kita nak faham tu. Sebab apa dia ambil ayat Quran tu sebagai dalil? Sebab orang menulis kitab ni ada hak ringkas, ada hak detail. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia tulis ringkas tapi penuh dengan dalil. Ringkas lepas tu dengan dalil, yang menyebabkan ada orang syarah pula kitab dia ni. Ubudiyah ni ada orang syarah pula. Jadi syarah tu yang perlu kita tengok. Jadi syarah dia tu tidak ada terjemahan dalam bahasa kita ni kecuali dalam bahasa Arab. Jadi siapa tugas baca syarah tu? Saya yang baca syarah tu, supaya nak syarah pada tuan-tuan dan masuk dengan poin-poin yang penting. Sebab tu penting kalau kita nak mengaji ni, penting kita ada catatan sikit supaya kita ingat. Tak apalah, untuk malam ni tu sebagai muqaddimah dia. Baik. Doa kita ditolak ni di antaranya, kalau kita tengok dalam hadis dalam syarh Al-Imam An-Nawawi, dalam satu hadis yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis Nabi SAW, iaitu seorang lelaki, yang mana hadis daripada Abu Hurairah, seorang lelaki yang musafirnya jauh, lalu terputus bekal di tengah jalan. Lalu dia mengangkat tangan, kedua tangannya kepada Allah, berdoa lah maknanya, angkat tangan berdoa ke langit, angkat tangan begitu tinggi berdoa pada Allah, ya Rabbi ya Rabbi, minta tolong Tuhan, tolong dia. Wahai Tuhan tolong, wahai Tuhan tolong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima permintaan dia tu. Allah Ta'ala tanya dia, macam mana nak terima? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan yang kamu makan itu haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang kamu minum itu haram. Wa mat'amuhu haram. Makanan yang kamu makan haram. Minuman yang kamu minum haram. Pakaian yang kamu pakai haram. Lalu Allah Ta'ala, Nabi sebut macam mana doa itu dimakbulkan. Bermakna di antara kita tanya sebab apa doa itu ditolak, dengan sebab kita terlibat dengan benda-benda yang haram. Baik, soalannya, Datuk Ustaz dia kata orang duk makan harta haram tu nampak dia kaya-kaya. Adakah doa dia tu diterima? Dia pun berdoa juga, nampak Tuhan bagi pada dia. Allah Ta'ala sebutlah Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala bagi secara istidraj dalam keadaan dia tidak sedar dan dia tidak mengerti, dia tak tahu. Tak tahu ni bukan tak tahu, jahil ni, dia tidak sedar apa yang Tuhan bagi tu sebenarnya Tuhan Allah Ta'ala nak melaknat dia.
bukan Allah Ta'ala nak membahagiakan dia. Bahagialah daripada sudut kehidupan dunia ni, tapi akhirat tidak ada bahagian untuk dia, kerana atas muka dunia ni dia telah dapat bahagian dia. Maka apabila dunia ni telah pun menjadi bahagian dia, dan dia pun cari dunia saja, dia tak cari akhirat. Kalau dia cari akhirat, dia tidak terlibat dah dengan benda yang haram. Orang yang nampak akhirat, benda haram ni benda yang terhalang dia daripada masuk ke syurga Allah. Benda yang haram ini benda yang terhalang dia daripada syurga Allah Ta'ala. Kerana tidak akan masuk syurga orang yang ada daging yang haram, kecuali dia bertaubat di atas muka dunia. Taubat daripada benda yang haram ini, kalau benda tu melibatkan makanan semua sekali, makanan, kita makan benda yang Allah Ta'ala haram, mudah kita nak berhenti. Tapi taubat yang satu lagi, taubat yang kita ambil harta orang dengan cara haram, cara batil. Ambil tanah ke apa ke, ataupun harta pusaka kita makan kita seorang ke. Harta pusaka kita makan kita seorang, kita tak bagi dengan betul dengan adik-beradik kita yang lain, ataupun keluarga kita yang lain. Itu benda haram. Lalu kita nak bertaubat atas muka dunia, kita kena pulang balik. Itu syarat dia begitu, kena pulang balik, kena bagi balik apa yang kita ambil, baru daging kita bersih balik. Andai kata kita matilah keadaan begitu, kalau kita matilah keadaan begitu, jumpa dengan akhirat, kita nak bayar balik tu, nak bayar dengan duit, tak ada duit dah. Yang paling teruk sekali, kena bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Bayar saja pahala tak apalah, dosa dia tu mari letak atas kepala kita, pahala kita tu dia letak atas kepala dia. Ini berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu melibatkan orang ni kena jaga. Melibatkan orang kena jaga. Sama ada hutang pihutang ke apa ke, melibatkan orang, kita kena jaga, tak boleh. Makan harta orang dengan cara tipu pun tak boleh juga. Cara tipu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tu umum ayat tu. Kamu makan, jangan makan harta kamu sesama kamu dengan cara batil. Batil ni cara jalan yang tidak betul. Sama ada menipu ke. Dan Allah Ta'ala tidak pandang yang mana seseorang dia tu ada, tak ada duit, tak apalah dia berhutang, tak apalah nak berhutang, biasalah tak. Tapi dia mempunyai niat tidak mahu bayar, Allah Ta'ala tak pandang. Amal ibadah dia ke apa semua tak pandang. Ini bahaya, benda yang melekat di hati orang. Jadi kita kena berhati-hati dengan benda ni. Allahu Akbar. Lalu doa yang tidak dimakbulkan juga, iaitu doa dalam keadaan tergesa-gesa dan kita nak ajak Allah Ta'ala suruh terima doa kita, pun tidak dimakbulkan. Jadi doa yang termakbul ni, kalau kita faham dengan betul, itu suatu permintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam keadaan kita penuh berharap dengan tergesa-gesa ni satu benda yang berbeza, tak sama. Tergesa-gesa ni seolah-olah macam kita komplain pula kenapa Allah Ta'ala lambat terima. Kenapa Allah Ta'ala lambat terima doa kita? Macam nak komplain Allah Ta'ala, mana boleh komplain. Bagaimana yang telah pun kita sebutlah kuliah kita yang lepas, wajib kita minta, tapi harus sahaja Tuhan nak terima ataupun tidak. Harus sahaja, tidak kata wajib Tuhan kena terima, tak. Harus dia mana ikut dia nak terima, tak mau terima, nak buat macam mana. Itu kalau kita faham benda ni, kita akan berdoa lah keadaan tenang. Sebab tu menyeru Allah Ta'ala ni dua perkara. Ud'u rabbakum, seru Allah Ta'ala ataupun berdoa pada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, lemah lembut serta tidak tergesa-gesa, perlahan, dalam keadaan takut serta berharap. Itu yang kita nak. Berharap sangat Tuhan terima, bukan makna tergesa-gesa.
Kita berharap sangat Allah Ta'ala terima doa kita, bukan bermakna kita tergesa-gesa, tidak, tapi berharap. Dan kena ingat, doa seorang yang penuh dengan berharap, Tuhan makbul. Sebab itu doa orang yang sakit Allah Ta'ala makbul, kerana dia berharap, tinggi harapan dia nak supaya sembuh penyakit dia. Orang sakit, di antara benda yang Allah Ta'ala bagi kurniaan pada dia, doa dia termakbul, kerana pengharapan dia tinggi pada Allah. Pengharapan dia tinggi pada Allah Ta'ala. Sebarang manusia yang pengharapannya tinggi kepada Allah, Allah Ta'ala terima doa dia. Itu kita kena ambil letak dalam kepala kita. Kita tengok ayat tu, innal ladhina, muka surat 6 tu atas tu, wa qarbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Lafaz ibadah lah ayat ni, itu doa lah, itu tauhid fid doa. Orang sombong dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Iaitu dia tidak direct melalui Allah Taala. Dia tidak direct melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berani nak berdoa sendiri dengan Allah Taala, lalu dia pun ambil lah orang-orang tertentu yang dia kira orang ni rapat dengan Allah Ta'ala untuk disuruh berdoa. Itu maknanya orang sombong dengan Allah. Sepatutnya dialah kena berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak, dia rasa bahawa dia ni tak layak untuk berdoa. Sedangkan manusia ni semuanya layak nak berdoa pada Allah ni. Semua layak. Beriman pada Allah Ta'ala, jadi hamba Allah Ta'ala, minta dengan Allah, semua boleh minta dengan Allah Ta'ala. Tak kata, saya ustaz, oleh kerana saya ustaz, saya lah boleh minta dengan Allah paling mustajab sekali. Tidak, semua mustajab doa. Semua mustajab. Ni kes yang kita panggil kes yang mana dia jenis tak berdoa, lalu minta suruh orang lain berdoa. Kalau dia tu jenis orang yang berdoa dah, lalu dia suruh kawan dia juga berdoa untuk dia, itu berbeza. Berbeza. Ni jenis dia rasa dia tak layak untuk berdoa ni, menyebabkan dia tu tak berdoa. Tak layak untuk berdoa menyebabkan dia tak berdoa. Dia suruh orang lain berdoa pada Allah, dia tak berdoa. Ini masalah. Masalahnya dia tak yakin bahawa Tuhan terima doa, dia lebih yakin orang tu Tuhan terima doa. Ada penyakit begini, Allah Ta'ala pun tolak doa, Allah Ta'ala tak terima. Sebab dia sombong. Sayadkhuluna jahannam, teruk lagi mereka akan dimasukkan dalam neraka jahannam yang hina. Kerananya dia tidak sedar dia tu telah pun syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa dia sedari. Sikit demi sikit dia syirik pada Allah Ta'ala. Baik. Sekarang ni kita tengok perenggan seterusnya. Allah menggambarkan keadaan orang soleh dengan perhambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Allah menggambarkan doa yang mana Allah Ta'ala sebut di situ, orang yang soleh, yang mana penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala macam mana. Allah Ta'ala gambarkan orang soleh pula. Berapa dah kita baca tu? Kalau kita tengok belakang-belakang tu, Allah Ta'ala menggambarkan malaikat menghamba diri pada Allah. Allah Ta'ala menggambarkan Rasul. Allah Ta'ala menggambarkan orang yang sombong dalam enggan beribadah pada Allah. Sekarang ni Allah Ta'ala gambarkan orang soleh dalam menghambakan diri pada Allah. Dia ambil daripada surah, kita tengok nota kaki di bawah tu, situ nombor 14, tengok nombor 14, Suratul Insan ayat yang ke-6. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Satu, iaitu mata air dalam syurga yang darinya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, satu lagi firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ni surah Furqan ayat yang ke-63. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan
apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengundang keselamatan. Baik. Sekarang ni kita tengok ayat ni. Kenapa tuan kitab kita ni buat mari ayat ni sebagai dalil dia? Iaitu di bawah perkataannya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita macam mana pengabdian orang yang soleh kepada Allah. Baik. Ayat ni Allah Taala sebutlah surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Dalam banyak-banyak surah Al-Quran ni ada surah An-Nas, surah manusia. Ada surah Al-Insan. Macam mana dua makna? Insan kita sebut insan juga. Manusia pun kita sebut manusia juga. Sebenarnya kalau kita tengok surah Al-Insan ini, Allah Ta'ala nak beritahu lebih kepada asal manusia. Asal manusia. Dan apa yang manusia kena buat atas muka dunia ni, manusia kena buat apa? Yang kita panggil hakikat diri mereka pada Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala lebih menceritakan dalam Suratul Insan. Sebab tu dinamakan sebagai Suratul Insan. Ayat yang diambil tu ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni dia cerita berkenaan dengan mata air syurga, yang mana Allah Ta'ala telah sebut bahawa al-atal insana hilun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfah amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna al-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Lepas daripada Tuhan cerita innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi hamba Allah Ta'ala ni, keadaan orang soleh disebut hamba Allah ni, kita balik pada ayat nombor 5 tu. Dalam ni tak ada nombor 5, dia tulis nombor 6 saja je. Nombor 5 itu al-abrar. Innal abrar. Siapa dia orang abrar ni? Itu ibadullah, hamba Allah. Siapa dia hamba Allah? Hamba Allah iaitu orang yang tahu hakikat sebenar hidup di atas muka ini untuk apa. Kemudian dia tahu ke mana nak pergi lepas pada dunia ni. Dan dia mengetahui dari mana dia mari. 3 soalan ni agama menjawab dengan baik. Yang pertama, kita mari daripada mana? Allah Ta'ala beritahu kita mari daripada mana. Yang kedua, kita mari untuk apa? Untuk apa pun dia beritahu. Saya rasa tuan-tuan lupa dah ni, perbahasan ni saya bahas mula-mula kita nak buka kitab ni. Makan banyak lupa ni rasanya. Nah, saya makan banyak juga tapi ingat lagi setakat ni. Nah, 3 benda ni saya sebut mula-mula nak buka kitab ni, hakikat pengabdian diri. Tak apalah kita ulang sekali lagi, takut lupa. Hari ni ada kitab dan ni tak lupa lah kan. Kalau lupa juga tak tahu lah, jadi plastik lah, tak jadi orang lah. Bismillah. Kena ingat 3 benda ni. Bismillah. Kita mari daripada mana? Allah Ta'ala sebut kita mari daripada mana? Mula-mula sekali, Adam. Adam daripada mana? Khalaqahu min turab. Jadi daripada tanah. Kita ni, inna khalaqnal insana min nutfah. Daripada setitis air. Itu kita campur amsyajin nabtalih, campur kedua-dua, benih laki benih perempuan. Itu kejadian kita. Kalau Quran tak beritahu dan Nabi tak beritahu, kita tak tahu benda ni. Kalau siapa boleh jawab? Kita bukan macam agama komunis, fahaman komunis. Manusia jadi dengan sendiri. Mana ada jadi dengan sendiri? Tak ada manusia yang jadi dengan sendiri. Sebab tu orang komunis ni dia tak boleh sebut mana agama ni, dia marah. Nah, sebut agama sikit, dia marah, tak boleh sebut agama ni.
Sebab bagi dia agama ni candu. Candu ni maknanya benda hak mabuk gitu je, benda hak khayal, bukan benda yang betul bagi dia. Tapi Quran sebut kita mari daripada mana. Kalau Nabi tak sebut, kita tak tahu. Satu. Mari untuk apa? Untuk apa Allah Ta'ala sebut? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya nak jadi hamba aku. Boleh faham? Senang je. Jadi hamba Allah ni kena tahu ni hakikat pengabdian diri pada Allah ni. Kita dok mengaji ni, supaya tahu tujuan. Hak lepas tu tak payah mengaji dah, lepas tu tahu dah. Sebab kita dah ada dah. Kita lah ni dah ada dah ni. Mari daripada mana? Quran bagi tahu dah. Maka zaman hak lepas tu tak payah ungkit apa dah. Sebab zaman tu kita pun tak ada, ditiup dalam roh rahim kita keluar, la ya'lamuna syai'a. Allah Ta'ala kata, tak tahu apa satu kamu. Tahu menangis satu perkara je. Menangis. Siapa nak boleh ke besar kita ni? Allah mak ayah kita kalau nak kira belanjawan habis berapa nak pelihara kita ni. Baru seorang anak. Seorang anak ngepempoh lagi dengan susu lagi. Kita ni tak minum susu lah, dah minum susu mak je kita ni. Kalau budak peringkat baru, saya tak minum susu lembu. Sebab tu payah nak jadi lembu ni. Nah, lompat-lompat parti tu boleh jadi minum susu lembu. Sungguh, sebab lembu je orang beli ni. Orang-orang tak beli. Lembu ni bila orang beli, dia cucuk hidung. Kalau lembu ni bila cucuk hidung, budak umur 2 tahun pun boleh heret lembu tu. Tanduk lembu tu duduk begitu, tanduk. Bakal lembu tu. Dah, bakal macam mana pun dah kena cucuk hidung, budak 2 tahun pun boleh heret. Kalau lompat-lompat parti ni jenis lembu belakang ni. Boleh gitu. Marah-marah lagi, tak apa lah. Nampak duk kalut, sibuk sehari dunia ni, kerana puak-puak ni, orang duk tengah Covid, duk tengah begitu, duk dia duk bercara hak politik. Korang juga berasa. Jangan ada kerak video ni, marah orang. Dah, sebab saya kata dah, orang ni orang tak beli orang ni. Mana ada nilai yang orang beli. Lembu kubah orang belilah. Jadi kita kena ingat, tujuan hidup ni hakikat menghambakan diri pada Allah Ta'ala. Itu nombor satu. Lalu kita tak tahu apa, Allah Ta'ala bagi tahu kita satu-satu kehidupan kamu sehari begini. Hiduplah kita tamu ke dunia sebagai hamba Allah. Lepas nak pergi ke mana pula? Soalan nombor 3 tadi. Lepas nak pergi ke mana? Lepas ni nak pergi ke mana tu lah kita kena mengaji sini. Baru jumpa jalan nak pergi ke mana. Sebab jalan yang kita nak pergi tu, dia tak banyak, dia 2 aja. 2 aja. Sama ada, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Itu jawapan dia. Aku beri hidayah pada kamu sekali kira Nabi. Sabila imma syakira, sama ada mu nak jadi orang bersyukur, wa imma kafura, ataupun jadi kufur. Nak jadi hak mana? Kita duduk mengundi hari-hari ni, hak ni lah. Bukan mengundi pilihan raya tu, mengundi kita ni. Pagi-pagi semaya subuh, kita pakai Nabi. Pagi-pagi lagi ikut sunnah Nabi dah, kita pakai Nabi. Pagi-pagi lagi bangun pukul 10 tak semaya subuh, makan banyak roti habis 5 butir. Subuh tak semaya, pakai setan. Sebab apa? Sebab parti Allah dengan parti setan. Allah tak sebutlah Quran. Ala inna hizballah humul muflihun. Ala inna hizbas syaitan humul ghalibun. Tahzbu. Orang yang menjadi parti, hizbu ni parti. Orang yang menjadi parti Allah, makna puak Allah Ta'ala, dia akan berjaya. Tapi kena ingat, hak jadi parti syaitan, dia akan rugi. Calon bagi parti Allah Nabi. Calon bagi parti syaitan sendirilah. Kempen syaitan hari-hari pada kita, duk kempen. Nabi duk kempen dulu lagi. Start daripada Nabi Nuh lagi turun manifesto yang Allah Ta'ala buat. Iaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Ani'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Mu kena jadi hamba Allah, jangan syirik. Ini manifesto yang asas. Ini perjanjian yang Allah Ta'ala janji. Dan janji Allah tu wa'dallahi haqqa. Janji Allah benar. Manifesto Allah Ta'ala ni benar. Kita kena cakap gitu baru faham musim politik ni.
Buat contoh begitu. Kalau tak contoh gitu, kau tak faham. Nah, pakah Nabi selamat sampai ke syurga. Allahu Akbar. Jadi duk pilih hak tu hari-hari, duk pilih hak tu. Dalam pilihan raya Allah Taala ni hari-hari. Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Tu. Manusia yang pilih jadi baik, jadi jahat dulu. Allah Taala sebut. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Aku janji Tuhan kata dengan hak kafir. Hak pergi pakau syaitan tadi. Hak pergi pakau syaitan, hak buat syiriknya, hak buat bid'ahnya. Aku janji belakang dengan puak ni. Berjanjinya lil kafir salasila wa aghlalan sa'ira. 3 perkara. Aku nak belenggu tekak dia ni, aku nak rantai heret rantai wa sa'ira, aku nak sombak seko-seko masuk neraka, Tuhan kata. Tu bahasa yang kita boleh guna untuk ahli neraka lah. Aku nak sombak seko-seko masuk neraka. Nampak Tuhan nak marah. Tu cara tafsir Quran style Pakistan lah tu. Nah, kalau mengaji dengan orang tok gurunya pernah mengaji Pakistan, dia baca ayat Tuhan nak marah tu, dia pun nak marah juga. Merah muka dia, suara dia kuat. Suara dia kuat. Kalau kita terjemah tabbat siada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab. Nampak nak marah lah celaka tu. Tapi kalau kita kata celaka mampu kerah, lenyek lori Abu Lahab. Marah sungguh. Lah, celaka mampu kerah Abu Lahab ni. Orang Kelantan kata bahan tanah maknanya. Oh tak apa ustaz guna bahasa kasar gitu. Padan dia Abu Lahab. Kau awak terasa? Awak terasa awak dengan Abu Lahab ni kena lagu mana? Sepupu Abu Lahab ke? Tak perlu terasa dah awak mukmin, dia tu kafir. Nak rasa buat apa lagi ni? Saya kata ni, kata Abu Lahab. Allah Ta'ala baca ayat Quran, tuju pada Abu Lahab. Dah awak ni orang beriman. Allah Ta'ala kata ke Abu Lahab, dia tidak Abu Lahab pula terasa. Orang mung ke Abu Lahab ni kita kata. Tidak marah tu tanya. Dah, pelik juga orang ni. Kita duk cerita orang buat bid'ah ni begini. Dia marah pula. Dia kata, marah kita tak sebut nama dia pun. Lepas tu kita buat contoh. Orang buat bid'ah zaman Nabi ke zaman apa ke zaman sekarang. Kita tak sebut nama dia. Dia terasa. Apa payah juga hak terasa lagu ni. Abu Lahab ni Allah Ta'ala marah. Sehingga turun ayat sumpah pada dia. Allah spesial dengan Abu Lahab. Dari sudut akidah dia, dari sudut buat khianat ke Nabi, dari pada sudut tolak kebenaran. Orang yang perangai macam dia ni, a'tadna al-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Aku nak buanglah neraka seko-seko tu kata. Barulah mari ayat innal abrar. Hamba-hamba aku hak pakoh Nabi, tidak pakoh syaitan. Hak ikut manifesto Nabi, tidak terliur dengan manifesto syaitan. Hak ikut parti aku, tidak ikut parti syaitan. Awal lagu ni kata Allah Ta'ala, innal abrar yashrabuna min ka'sin, dia akan minum pula guna gelah pula comel. Kana mizajuha kafura, air kafura ni air yang bercampur dengan satu baunya sedap. Maknanya beginilah, mudah-mudah untuk kita faham cara-cara kita orang kampung ni. Maknanya Allah Ta'ala tak bagi air kosong lah pada kita. Adalah air macam mana Tuhan nak campur dengan apa tu ikut dia lah. Tapi sedap lebih pada air dunia lagi. Kalau kita tanya tuan-tuan hak mari ni, tuan-tuan pernah minum air apa hak sedap sekali? Air kedai orang bujang lah. Kedai mok janda tu. Hak tu paling sedap sekali. Dah. Pada air di rumah tu macam-macam. Ada air kawin, air kuku, macam-macam. Ngesirak, ngesasi, rasa Jawa dengan balik. Oh, air kedai mok janda tu hak sedap sekali. Pada hari minum air teh, ya situ. Tapi oleh kerana dia tu mok janda, heret kaki, gauk-gauk pergi. Allahu Akbar. Ya. Itu nak bagi tahu. Maknanya tidak air sejuk, tidak air saja Tuhan bagi, tidak. Kafura itulah Allah Ta'ala terjemah ayat ni.
Al-abrar yashrabu ka'sin kana mizajuha kafura. Macam mana kafura ni? Ni ayat ni. Ainan yashrabu biha ibadullah. Sifat dia ainan. Ainan ni makna matahari. Matahari. Faham tak matahari tak? Air tak pernah kering. Dia keluar. Maknanya kita boleh faham sini, nak minum berapa lari boleh. Nak minum banyak mana sila. Tidaklah kata saya dah minum dah, cikgu tak boleh. Cikgu minum dah, mamak tak boleh. Mamak minum dah, semua orang tak boleh. Tak. Dah. Semua kita dapat. Kerana sifat dia ainan, dia keluar air. Untuk siapa ni? Hak abrar tadi. Macam mana abrar? Yashrabu biha ibadullah, yang akan diminum oleh hamba-hamba aku. Yashrabu biha ibadullah. Air itu diberi minum, diambil mata air daripada syurga. Allahu Akbar. Hebat syurga ni, nak minum banyak mana boleh. Dalam Quran ni, bila dia sebut ibadullah ataupun ibadur rahman, dia merujuk kepada hamba yang taat dari sudut mental dan fizikal, zahir dan batin. Dalam Quran, bila kata ibadullah ataupun ibadur rahman, dua-dua ni je dalam Quran. Ayat atas tu ibadullah, ayat bawah tu wa ibadur rahman. Kalau mari ayat ni dalam Quran, ada ibadullah, ada ibadur rahman, dia membawa kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat dari segi zahir dan batin. Maknanya ketaatan tu bukan sahaja mari daripada zahir orang tengok saja, tapi mari daripada ketaatan hati dia. Dia beza tu dah, beza. Orang yang ketaatan hati dia, dia membawa kepada ketaatan zahir dia. Tapi orang yang ketaatan zahir saja, hati tidak taat, dia akan depan orang jadi buat taat, tapi belakang orang dia tak taat pada Allah. Allah Ta'ala tunjuk contoh banyak dalam Quran. Orang munafik, perangai dia lagu tu. Begitu perangai dia. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Bila sembahyang dia malah untuk manusia tengok bahawa dia tu sembahyang. Hakikatnya belakang orang dia sembahyang lagu mana tak tahulah. Itu jenis orang munafik. Tapi ketaatan hati ni dia direct membawa kepada ketaatan anggota lain. Sebab pengawalnya hati. Rajanya hati, tubuh kita ni. Dialah yang mengawal tangan kita nak buat apa, otak kita nak fikir macam mana, mulut kita nak bercakap apa, kaki kita nak jalan pergi ke mana. Semua ni adalah benda yang dikawal oleh hati kita sebagai raja. Sebab tu Nabi sebut, iza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Cantik hak ni, cantik semua sekali. Rosak hak ni, rosak semua sekali. Ala wahyal qalb, kamu kena ingat itulah hati. Itulah hati. Kalau hati ni dia, Allah Ta'ala buat dia pula sifat dia fleksibel, orang panggil. Dia boleh pergi kat tu, dia boleh pergi kat ni, dia boleh gitu. Sehingga kita perlu minta doa pada Allah supaya hati kita ni diteguhkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu di antara doa diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya minta hati teguh, sebab hati ni dia tak boleh, dia tak boleh. Dia mudah nak diheret oleh syaitan kalau kita tidak pandai kawal dia dengan baik. Baik. Itu al-abrar, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebab ahli syurga ni, yang dapat minum tu dapat mengawal. Mengawal maknanya, kalau rasa nak air terjun, jadi air terjun. Dia rasa nak duduk sini, nak ambil air tu mengalir kat tepi dia nak minum, boleh. Sebab apa? Sebab hak kita.
milik kita, air tersebut. Kita ni pergi kat mana-mana pun, kita tak boleh nak kawal benda air ni kecuali kita buat piping, pergi kat ni. Takkan setiap rumah kita ada sudut paip air, tak pernah sabar tak. Mana paip air banyak rumah awak ni, rasa nak basuh sikit. Dah. Tapi dalam surga, kita duduk situ, air tu mengalir kat kita duduk situ, boleh minum situ. Kita duduk hujung tu, dia mengalir hujung tu pula. Di mana saya yufajjirunaha tafjira, dia pergi dengan sendiri. Sebab air ni khusus untuk hamba Allah Ta'ala, tidak pada yang lain. Allah, sedapnya duduk syurga ni. Bukan main-main, syurga ni bukan main-main. Nak masuk syurga pula bukan kerja main-main, tidak. Kerja payah, kerja nak istiqamah, nak lawan dengan syaitan hari-hari, nak lawan dengan hawa nafsu, nak lawan dengan dunia yang ada ni. Letih kita, letih pun tak apalah, asal boleh syurga. Susah pun tak apalah, asal boleh syurga. Kalau nak buat jahat, nak buat apa tu rasa rengah tubuh. Rengah tubuh nak buat jahat dah. Nak pergi tempat-tempat yang tak ada guna, tak ada manfaat, ringan tubuh nak mari tempat-tempat hak boleh dengar orang mengajar, boleh jalan ke syurga ni, jadi payah, jadi berat tubuh, sakit pinggang, macam-macam. Syaitan duk bergantung dia betih di paha lagi. Kalau pergi di Giant tu kena beli apa pun, ground Giant ni kali 10 kali masjid ni boleh jadi lah. 6-7 kali besar. Pergi. Kalau pergi bertujuan tak apa, tak ada tujuan apa. Orang kata tengok Giant, pergi Giant. Kalau pergi rumah anak-anak Kuala Lumpur, mana pergi IOI Mall Putrajaya tu besar lagi tu. Besar lagi. Pergi round. Kalau pergi round-round tu, lepas tu mari masjid di kampung ni boleh tahan juga. Ni masjid tak pernah mari, pergi di tempat begitu. Masjid tak pernah jijak, masjid tak payah ramai apa pun, masuk je. Bayar-bayar pun tidak, masuk je. Tak ada orang nak marah mari masjid. Tapi dia rasa berat nak mari. Tapi pergi tempat hak dia minat tu, pergi lengah, sakit, betih, paha pun tak apa lagi juga. Kita boleh nilai lah, hamba Allah ke hamba syaitan, boleh nilai begitu je. Ke arah mana kita? Suntikan yang Allah Ta'ala bagi di hati kita, nama dia hidayah. Kita sambut ke kita tolak hidayah? Tak ada sebab manusia kata saya tak ada hidayah. Tak ada. Ada hidayah, cuma kamu tidak mahu pada hidayah. Baik, kita ambil sikit lagi. Saya ambil masa sikit lagi, lepas tu kita azan. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ni kalau kita boleh buka, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Furqan. Surah Furqan ni Allah Ta'ala cerita lebih kurang dalam 11 ataupun 12 gitu, ciri-ciri yang disebut sebagai ibadur rahman. Ni ayat pun ayat nak akhir dah. Ibadur Rahman ni, itu ayat 63. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita sifat hamba-hamba dia ni,